Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 10 Januari 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Memulai berita mengenai tidak ramai masyarakat yang mengetahui tentang perayaan Gawai Kelingkang dan Gawai Tuah yang diadakan setiap awal tahun. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Mebucara Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus, Datuk John Sikitayai berkata, ianya diadakan bertujuan untuk membawa tuah dan dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan yang baik. Kedua-dua gawai ini diadakan bermula 7 Januari pada setiap tahun dengan atur cara seperti berancau puang, nimang oleh lemambang dan berakhir tengah hari keesokan harinya dengan upacara Namaka Tuah. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Gawai Kelingkang dan Gawai Tuah di Rumah Gilbert Ngadi, Kelawit Tatau pada Sabtu. Mengulas lanjut mengenai Gawai Kelingkang dan Gawai Tuah ini, Lemambang Melayu Lasu dari Rumah Steven Intai, Sungai Poi, Kanowit menjelaskan kedua-dua perayaan ini sangat penting dalam masyarakat Iban selain beberapa lagi gawai lain. Jadi tujuan gawai pengawak kita Iban pemenuhan ada lebih hari tua selesai. Jadi kelingkang, hijau kumpung, tahu nama pengenalan, nyamnya hari tua. Nama kebumnya hari tua, boleh tua atau pengawak pun pengawak kita mendiang kita hidup. Berita seterusnya, setiap Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan diseru mengemukakan senarai permohonan secara bersama, bukannya secara berasingan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Al-Adris berkata, ia penting bagi memudahkan setiap permohonan diambil perhatian dengan kadar segera. Justru katanya, setiap permohonan yang dikemukakan perlu dibawa bincang bersama dahulu sebelum menyenaraikan senarai projek atau bantuan untuk dihantar ke Pusat Hikmat Wakil Rakyat Simunjan. Kita orang JKK, ni pula kita macam tu dah. Di dalam kampung kita tu ada yang minta baju, ada yang minta tapak mangkuk, ada minta stor, sampai 10 macam. Jadi kita beri dengan saya, 10 ringgit juga surat. Jadi ya, mau dapat susah barang macamnya. Coba kita mau RM10 surat, list upkannya. Jadi senang. Kami siapa beri ke 10 tu, apa beri RM2 kan dulu. Lepas ada duit lagi, beri lagi sikit macamnya. Jadi senang. Kerana kita boleh nanggap. Setiap kali saya bangsa, saya menerima surat berpuluh-puluh ringgit. Saya buka atuk mohon tu, tapi sama JKK kita, sama orang kita. Jadi apa salahnya kita ringkaskan barangnya, list up kejapnya. Berucap semasa program Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Pentek Simunjan pada malam Sabtu, beliau menambah setiap permohonan yang diluluskan merupakan bukti kepada keprihatinan Kerajaan Sarawak kepada keperluan rakyat. Dalam majlis sama, beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM2,000 kepada penduduk kampung berkenaan bagi membaik pulih saluran paip air graviti yang rosak. Berikut pula, pembangunan kemudahan sukan seperti gelanggang futsal akan dibangunkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jinet berkata, begitu juga dengan padang bola sepak sedia ada yang akan dinaik taraf bagi memastikan masyarakat setempat melakukan aktiviti sihat. Jadi tujuan aku memang pupuk naik semua pupuk bagi padang futsal. Adin pun semua pupuk bagi padang bola memang aku upgrade supaya yang lagi pilihan baginya sudah main bola, baginya sudah main futsal, kadang-kadang lagi dewan dapat main badminton, untuk jenis aktiviti dapat dengan ada pupuk. Berucap semasa program penutupan pertandingan futsal di Kampung Stars pada petang Sabtu, beliau menambah para belia perlu proaktif dalam memohon peruntukan bagi penganjuran aktiviti seumpamanya pada masa depan. Berita selanjutnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amal Jaol Samion telah melakukan lawatan kerja 2 hari ke daerah Kecil Mulu bermula Jumaat hingga Sabtu. Lawatan kerja beliau dimulakan dengan sesi perbincangan yang menjurus kepada pengurusan dan pembangunan Taman Negara Mulu dan daerah Kecil Mulu untuk terus relevan sebagai pusat pelancongan yang bertaraf dunia. Seterusnya, beliau meninjau projek rakyat iaitu Rural Service Centre RSC di Batu Bungan yang telah siap pada 3 Januari 2020 dengan kos RM1.2 juta.
Ianya berfungsi sebagai pusat sehenti one-stop center dengan membawa perkhidmatan Kerajaan Sarawak kepada rakyat di kawasan pedalaman. Dato' Ahmad Jaol turut meninjau program pembangunan transformasi luar bandar RTP Jalan Simen di Batu Bungan RSC yang bernilai RM74,854.30 dan projek RTP menaik taraf dan melebarkan jalan konkrit dari lapangan terbang Mulu ke Sekolah Kebangsaan SK Batu Bungan yang kini telah siap 89% dengan kos sebanyak RM499,030.14. Lawatan pada kali ini diteruskan dengan meninjau projek RTP menarik taraf gerai pusat jualan kraftangan kampung Batu Bungan yang dijangka siap pada 7 Julai 2021 dengan kos sebanyak RM200,000. Beliau juga melakukan lawatan kerja ke pejabat daerah kecil Mulu. Lawatan kerja Dato' Ahmad Jaol diteruskan pada hari berikutnya dengan simbolik penanaman pokok belian di Taman Negara Mulu. Ianya dianjurkan Sarawak Forestry Corporation SFC sebenar lawatan beliau. Terdahulu beliau bersama isteri Datin Amar Evelyn Ritikos Jaol dan rombongan telah mengadakan lawatan ke Clearwater Cave sebelum ke Taman Negara Mulu, Gua Rusa dan Gua Lang. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan harian COVID-19 pada Ahad memaklumkan daerah Sibu dan Kuching telah bertukar status dari jingga ke merah selepas mencatat 44 kes jangkitan tempatan di daerah Sibu dan 41 kes di daerah Kuching dalam tempoh 14 hari. Manakala daerah Selangor dan Sebau bertukar status dari hijau ke status kuning selepas mendapat 1 kes positif COVID-19 jangkitan tempatan. Daerah Samarahan, Miri, Sibu, Bintulu, Meradong, Bukit Mabong dan Seri Aman kekal berstatus kuning. Sementara itu, Sarawak hari ini mencatat 24 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,275 kes. Daerah Kuching mencatat 7 kes positif COVID-19, diikuti daerah Sibu dan Miri masing-masing 5 kes, daerah Seri Aman 2 kes manakala daerah Bintulu, Samarahan, Sebauh, Selangor dan Serian masing-masing 1 kes. Dalam pada itu, kluster yang masih aktif seperti kluster Pasai Sibu terdapat 5 penambahan hari ini, begitu juga kluster Stutung meningkat kepada 3, kluster Bah Sayap Miri 2 dan kluster Keranji 1. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.